Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Okey, hari ni kita sambung ulang kaji kita iaitu perkara munakahat, pelajaran ketiga iaitu kufu. Okey, kufu pada bahasa adalah setaraf ataupun sedarjat. Sama tinggi ke setaraf ni? Tidak. Maksud setaraf ni adalah kehidupan awak dengan bakal pasangan awak, keturunan awak, pekerjaan awak sama ke tak sama. Lepas tu seorang tu maksudnya pasangan awak ni merdeka ke tidak. Merdeka ni maksudnya dia bukan hamba. Banyak aspek-aspek yang kita nak tengok sama ada dia ni setaraf dengan kita ataupun tidak. Kita masuk pengertian pada istilah. Maaf, terdapat kesilapan di situ. Okey, kesebadanan atau persamaan antara lelaki dan perempuan di dalam perkara tertentu bagi mengelakkan keaiban dalam perkahwinan. Bila awak ataupun pasangan awak cari yang setaraf, sekufu, sedarjat, perkara-perkara keaiban ataupun permasalahan boleh dielakkan dan perkahwinan itu akan berpanjangan insya-Allah. Seterusnya, kufu bukan syarat sah nikah. Awak dah belajar, syarat sah nikah hanya ada 5 iaitu pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi, asirah iaitu lafaz ijab dan kabul. Dah cukup 5. Tak ada pun dinyatakan kufu iaitu wajib kena cari yang setaraf, wajib kena cari yang sedarjat. Tak ada. Okey, ia hanya merupakan hak bagi perempuan dan wali. Jadi perempuan ni berhak nak cari bakal suami dia ni yang setaraf dengan dia, sedarjat dengan dia. Okey, poin yang seterusnya, harus bagi kedua-dua pihak menggugurkan syarat ini iaitu meredai antara satu sama lain. Contohnya, awak tinggal dekat rumah banglo 4 tingkat, pasangan awak tinggal di kampung. Kehidupan awak tak sama. Sebab contoh yang tinggal di banglo 4 tingkat, rumah awak macam-macam kemudahan ada. Ada vacuum, ada dryer, tak payah jemur kain, tak payah sapu. Macam-macam rumah awak ada kemudahan. Tapi kalau kita tinggal di kampung, kemudahan-kemudahan tu jarang ada. Contoh, rumah kampung yang tak ada air, dia kena pergi perigi. Rumah dia tak ada vacuum, dia kena guna penyapu sampah. Rumah dia tak ada dryer, jadi dia kena jemur baju. Jadi kehidupan awak berbeza. Tapi kalau awak dengan pasangan awak suka sama suka dan dua-dua pihak meredai antara satu sama lain, jadi boleh teruskan perkahwinan tu. Sah ke tidak? Sah perkahwinan tersebut. Okey, seterusnya kita masuk kepada hak menentukan kufu. Siapa sebenarnya yang berhak menentukan kufu ni? Sedarjat, setaraf ni. Okey, kita tengok. Yang pertama, hak asal menentukan kufu adalah kepunyaan wali nikah dan perempuan yang akan dinikahi. Jadi, yang untuk menentukan tugas untuk menentukan kufu ni bukan pihak lelaki, hanya pihak perempuan. Poin yang kedua, akad nikah tetap sah apabila mereka saling meredai pernikahan yang tidak setaraf. Walaupun awak tidak setaraf, jadi seorang kaya, seorang sederhana duduk kat kampung, awak duduk kat rumah banglo, ada kereta macam-macam. Siap ada lori, siap ada bas, siap ada kapal terbang, macam-macam awak ada. Jadi sah tak perkahwinan tu kalau awak nak berkahwin? Sah, sebab dua-dua pihak meredai antara satu sama lain. Okey, 5 perkara kufu. 5 perkara ni yang kita nak tengok, nak tentukan sama ada awak dengan pasangan awak ni setaraf atau sedarjat ke tidak, sekufu ke tidak. Ada 5 perkara. Yang pertama, nasab. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, bebas daripada sebarang penyakit aib nikah. Yang keempat, ifah iaitu baik daripada fasik. Yang terakhir, mempunyai pekerjaan. Okey, kita tengok syarat dia yang pertama. Bebas daripada sebarang penyakit aib nikah. Bebas daripada sebarang penyakit aib nikah seperti apa? Seperti gila, kusta, sopak, AIDS ataupun penyakit kelamin. Okey, contoh situasi dia. Okey, seseorang yang mempunyai aib tersebut. Aib tersebut tu merujuk kepada penyakit-penyakit di atas. Contoh dia seperti gila, kusta, sopak, AIDS, penyakit kelamin.
penyakit-penyakit tu ada pada diri dia, pada lelaki ke pada perempuan, ataupun ibu bapanya. Maksudnya dia tak ada tapi mak bapak dia ada. Tidaklah dianggap kufu bagi perempuan yang bebas daripada penyakit tersebut. Jadi contoh situasi. Lelaki ni dia ada penyakit, contoh kita letak kusta. Perempuan ni tak ada, normal, sihat walafiat. Jadi kalau ikutkan mereka ni setaraf ke tidak setaraf? Jawapannya tidak setaraf. Sebab lelaki ada penyakit kusta, perempuan normal. Tapi diorang boleh berkahwin tak? Boleh. Sah tak perkahwinan diorang? Sah. Sebab apa sah? Sebab kedua-dua pihak meredai. Walaupun kedua-dua pihak tahu mereka tidak setaraf ataupun tidak sederajat, iaitu tidak sekufu. Kita masuk syarat yang kedua, iaitu merdeka. Contoh situasi dia. Seseorang lelaki yang menjadi hamba. Maksudnya hamba. Macam awak tengok dalam cerita P.Ramlee. Contoh kan. 3 Abdul. Ada hamba kan. Tidak kufu bagi perempuan yang bukan hamba. Contoh situasi. Seorang hamba lelaki. Dia suka kepada seorang perempuan. Seorang perempuan ni bukan hamba. Diorang ni sekufu ke tidak? Jawapannya tidak sekufu, iaitu tidak setaraf ataupun tidak sederajat. Tapi boleh berkahwin tak? Boleh. Sah tak perkahwinan mereka? Sah. Sebab apa sah? Sebab kedua-dua pihak meredai dan saling faham. Dia saling meredai, gugur syarat sekufu tersebut. Seterusnya syarat yang ketiga, ifah, iaitu baik daripada fasik. Lelaki yang fasik. Fasik tu apa? Maksudnya orang yang selalu melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa. Iaitu tidak kufu bagi perempuan yang baik, afifah. Okey, contohnya lelaki tu dia tidak solat, minum arak, selalu mencuri, contoh. Tapi dia ada suka kat seorang perempuan ni. Dan perempuan ni tahu keadaan lelaki tu. Perempuan ni tahu yang dia ni tak pernah solat, selalu minum arak, mabuk. Tapi diorang ni sama-sama nak kahwin. Contoh. Tapi kedua-dua pihak tahu keadaan masing-masing. Kena tahu. Jadi sah tak perkahwinan tersebut? Sah. Sebab apa sah? Sebab kedua-dua pihak saling meredai. Walaupun dia tahu lelaki tersebut adalah orang lelaki yang tidak solat, minum arak. Lelaki tu tahu perempuan tu pula seorang yang rajin beribadah, solat tak pernah tinggal. Jadi sah tak? Sah. Seterusnya syarat yang keempat, iaitu nasab. Keturunan. Nasab ni adalah keturunan awak. Orang bukan Arab tidak kufu dengan perempuan Arab. Okey, contoh. Awak sekeluarga pergi umrah. Contoh situasi. Awak lelaki. Awak pergi umrah dengan family awak lelaki. Mak ayah awak. Tiba-tiba bila dah pergi umrah, pergi dekat Mekah kan. Awak tersuka dengan seorang perempuan Arab ni. Awak pun boleh bercakap Arab. Sebab awak sekolah Arab. Jadinya, awak tersuka dengan perempuan ni. Perempuan ni tahu awak ni orang bukan Arab. Orang Malaysia. Jadinya, awak berdua suka sama suka. Nak kahwin. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sah ke tidak sah? Sah. Awak berdua ni lelaki dan perempuan sekufu ke? Tidak. Tidak sekufu, tidak setaraf, tidak sederajat. Sebab apa? Berlainan negara, berlainan bahasa, berlainan keturunan. Tapi sah. Sebab apa sah? Sebab kedua-dua pihak meredai. Okey, syarat yang terakhir adalah mempunyai pekerjaan. Contoh situasi dia adalah seorang lelaki yang mempunyai pekerjaan sederhana seperti tukang sapu atau gembala binatang. Gembala binatang ni maksudnya awak ada bela haiwan lah, kambing, lembu. Adalah tidak kufu bagi perempuan yang memiliki pekerjaan yang tinggi seperti doktor ataupun guru. Contohnya awak ada bela kambing. Tapi awak suka dengan perempuan ni. Perempuan ni adalah doktor. Awak berdua sekufu tak? Tidak. Kenapa tidak setaraf, tidak sedarjat? Berbeza pekerjaan awak. Tapi boleh berkahwin tak? Boleh. Sebab apa? Sebab kedua-dua pihak merestui, meredai. Sah tak perkahwinan tersebut? Sah. Jadinya kesimpulan dekat sini, walaupun awak tahu
awak dengan bakal pasangan awak tidak sekufu, tidak setaraf, lain pekerjaan, lain keturunan, contoh berbeza negeri apa semua, tapi boleh berkahwin tak? Boleh, dengan syarat kedua-dua pihak mesti tahu keadaan. Pihak perempuan tahu keadaan lelaki dan pihak lelaki tahu keadaan perempuan. Jadi boleh berkahwin, saling merestui. Jadi sah perkahwinan tersebut. Itu sahaja untuk hari ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.